Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita memohon syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya kita dapat sama-sama pada petang ini dalam kuliah kita, dalam tajuknya, dalam kitabnya dalam tajuk kitanya, apa erti saya menganut Islam. Kita baru 2 kali baca kan. Hari ini dia start mana? 17 nombor 4. Kita ambil nombor 4, kita ambil nombor 4. Dia sebut yang keempat ini dalam bab saya mestilah Muslim di sudut akidah. Ingat dulu, akidah ni adalah satu benda yang sangat besar, sangat bernilai dalam menentukan seorang itu Muslim atau tidak, berpandu kepada akidah. Akidah ni adalah satu pegangan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada akidah, tidak Muslim. Maka kita tengok di antara perbincangan tentang akidah, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah Azza wa Jalla. Saya mesti beriman bahawa matlamat kewujudan manusia dan jin dan semua makhluk di bumi Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk mengenali Allah Azza wa Jalla seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskannya. Cuma dia sebut kewujudan insan, manusia. Manusia ni mari ke dunia, apa matlamatnya? Pertama matlamatnya ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadat ini bukan bermakna sembahyang. Beribadat ini bukan bermakna untuk mari puasa Ramadan sahaja. Beribadat ini bermakna keseluruhan daripada kehidupan kita adalah dinamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, Allah asingkan sembahyang dengan ibadat. Padahal ibadat tu sembahyang, sembahyang tu ibadat. Nah, ibadat tu sembahyang, sembahyang tu ibadat. Tetapi nak sebutnya bahawa sembahyang tu pentingnya, sehingga Allah sebut inna salati wa nusuki, ibadatku. Ibadat ni sejak daripada kita lahir sampai kita mati. Daripada bangun tidur sampai kita tidur. Hatta tidur pun dikira ibadat. Yang berkaitan dengan mendatangkan pahala, mendapatkan pahala, melainkan perkara yang tidak mendatangkan pahala, yakni dosa dan maksiat, dinamakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Everything. Betul tak orang putih kata everything? Alhamdulillah. Saya tak pandai. Maknanya bahawa segala-galanya adalah dinamakan ibadat. Hatta kita tidur mengantuk, Allah nak tidur lah sekejap, mengantuknya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syarat juga. Ada di antara nak sebut nama ibadah ni, dia kena ada niat, tak ada niat. Masa contoh kita lapar, kita makan, dia perkara biasa tu. Lapar makan perkara biasa. Tapi kalau nak mendatangkan pahala, kita niat makan tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita niat kerana Allah, dapat pahala. Orang naik ke masjid, sama-sama duduk dalam masjid, tak duduk. Yang ni kelena dengan niat apa panggil kalau dalam masjid ni dia panggil apa? I'tikaf. Yang ni naik saja, naik nyanda dinding, main FB, main WhatsApp,
kata nah, maknanya pahala berbeza kerana yang tadi niat i'tikaf tertidur, yang ini tak tidur, duk main pasal, tetapi tak ada niat untuk dia beriktikaf dalam masjid, tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk iktikaf tu pahala iktikaf tak ada. Duduk dalam masjid tu adalah satu amalan yang paling baik. Nah, cuma nak sebutnya ada perbedaannya. Nah, okey. Maknanya kewujudan kita adalah untuk mengenali Allah. Siapa Allah? Khalaqal insan, yang menjadikan manusia. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu yang bernama Allah, yang menciptakan seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi dan seluruh alam keseluruhan. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam, dalam masa 6 hari saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini semua. Daripada alam, sekecil-kecil alam sehingga sebesar-besar alam, Allah ciptakan dalam masa 7 masa atau 7 hari saja. Nah, tak apa, itu tanda kebesaran Allah. Tapi nak sebutnya, apa matlamat manusia mari ke dunia Allah adalah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan suruhan dan melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tuhan suruh kerana Allah, tinggal larangan Allah kerana Allah. Nah, gitu. Jadi bila kita faham gitu, kita mari ke dunia, tak ada masalah lah. Tak adalah kita kata, oh aku ni nak jadi hamba Allah yang sangat hebat, kena pakai niqab, napok mata, tak cakap dengan orang, tak pergi pasar, tak ada. Oh, dia nak jadi hamba yang tidak begitu. Jadilah seperti mana yang kita ada sekarang. Cuma kita tak buat benda yang Tuhan larang, berpandu kepada ilmu yang kita ada. Kita tidak mencuri, kita tidak merampok, kita tidak menyamun, kita tidak maki orang, kita tidak kutuk orang, kita tidak bersangka buruk dengan orang. Nah, kalau kita duduk dalam keadaan innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin ini saudara, adik-beradik belaka. Selesai. Bercara berpakaian asalkan kita menutup aurat dengan sempurna. Nah, nak pakai baju warna kuning, pakailah. Nak pakai baju warna hijau, pakailah. Tetapi itu aurat itu penting. Nah, jangan mari ke dunia nak buka sana, buka sini. Bukan setakat beruk je, geram ustaz pun geli. Nah, itu. Jadi maknanya, jadilah hamba Allah. Yang kita buat dalam ini memang hamba Allah. Nah, ustaz pun tidak orang kena pakai jubah, serban, taruh janggut sampai teruk. Tidak kan? Setakat ini kira alhamdulillah. Asal masuk waktu sembahyang, kita sembahyang. Dan kita jadi manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suruhannya dan larangannya. Mana suruhan? Kena ngaji suruhan Allah. Larangannya kena ngaji larangan Allah. Jangan tak nampak mana larangan, mana suruhan, mana Pak Tuhan suruh, mana Tuhan larang. Kita tak dapat. Kena belajar ini. Akhirnya setakat itu dulu. Memberi penuh ketaatan kepada Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Ada orang ni cakap, oh saya semayang dah. Semayang bukan hanya pengabdian diri, penghambaan kepada Allah, bukan hanya sekadar semayang. Walaupun semayang itu makam dia tinggi. Taraf pengabdian diri kepada Allah, supaya kita sebut tadi lah. Ada, supaya kita sebut tadi bahawa melaksanakan suruhan Allah sekadar kemampuan bagi kita. Kita buat suruhan Allah sekadar kemampuan. Sebenarnya mana-mana suruhan Allah sekarang kita mampu. Allah suruh puasa kita sebulan, kita puasa sebulan. Ada orang apa rejak Syaban Ramadan. Nah, tahulah dia dapat mana wallah alam, dia buat lah, ikut dia lah, pandang-pandang dia lah. Jawablah di hadapan Allah. Allah suruh wajibnya Pak Ramadan. Tapi puasa Ramadan pun boleh masuk syurga. Apa hadis Nabi itu? Sahabat Nabi kita ni Nabi Nu'man bin Qawqil. Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Falam azid ala zalika syai' adkhulul jannah? Faqala na'am, kata Nabi. Ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang aku ni sembahyang 5 waktu saja. Aku berpuasa dalam bulan Ramadan saja.
Tak adalah puasa 6, puasa Isnin Khamis, puasa bulan-bulan kebesaran Islam. Tak ada lah sahabat Nabi ni. Ada. Semayang pun semayang 5 waktu je. Tak adalah semayang sunat tu, semayang sunat ni, semayang sunat. Tak ada. Aku hanya semayang 5 waktu saja. Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Nah, tengok. Kalau mana-mana halal, aku halalkan. Kalau mana haram, aku haramkan. Nah, adakah aku boleh menjadi ahli syurga? Nabi jawab, qala na'am. Kamu adalah ahli syurga. Nah, laki-laki itu kan duha lagi, tahajud lagi, ngaji lagi. Oh, itu masuk syurga lagi mungkin. Nah, sebab itu pengabdian diri kepada Allah kita perlu. Seorang wanita jaga hati suami, jaga keperluan suami, jaga maruah suami. Tidak duk borak lama-lama duk cerita suami macam mana kat rumah. Suami ai kat rumah pakai seluar dalam. Suami ai telanjang dia tu. Duk cerita keburukan keaiban suami. Duk cerita orang suami ai cemburu sangatlah, menyampah lah, benci lah. Mana? Orang lelaki pun ambil kesempatan, ataupun siapa-siapa ambil kesempatan. Nampak kita menceritakan keburukan-keburukan itu, bermakna kita tidak mengabdikan diri kepada Allah. Kita langgar peraturan Allah, syariat Allah kita langgar. Mana tak betul. Pengabdian diri kepada Allah seperti mana sekarang? Bukan pengabdian diri kepada Allah dengan zikir sepanjang masa, tak cakap dengan orang, nak cakap. Ya. Nah, cakap apa? Jangan cakap benda yang mengalu-ngalu, benda yang mencarut, benda yang duduk, yang tak baik dan sebagainya, benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Maka itu yang tidak boleh. Ada. Sebab tu kena jaga suami, jaga sebaik-baik yang mungkin. Makan minum dia, pakai pakaian dia, nah, gosok baju dia. Tapi kalau suami kata tak payah gosok lah, aku gosok sendiri. Lagi lah, saya tak. Nah, dapat pahala free-free kepada isteri. Dapat pahala free-free. Ini pengabdian diri kepada Allah. Ini juga nama dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nama ibadah. Atau jangan nampak ibadah pakai kain sembahyang, pakai telepon, pakai tasbih sembahyang, itu adalah ibadah. Dah. Nah, jaga makan minum dia, jaga aurat dia, jaga anak-anak dia. Ini tanda-tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nampak skop kita skop ibadah terus kecil. Sebab tu Allah sebut dalam kitab kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Jangan nampak menyembah ni seperti mana sembah ini, bukan. Menyembah tanda pengabdian diri kepada Allah. Tanda kita buat sesuatu kerana Allah. Kita buat apa pun kerana Allah adalah tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak tu saya seronok. Saya seronok duduk rumah, saya seronok. Saya keluar, saya kerja, saya seronok. Sebab saya buat niat saya, apa yang saya buat itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan orang perempuan, tak ada beza. Saya ada isteri yang pertama dan terakhir. Nah, tu je lah, macam mana, tu je lah kan. Macam tu. Maknanya saya cakap ni, awak buat sesuatu itu nah Allah. Nah, betul lah, mesti saya telefon, dia dengar, dia. Nah, maknanya bahawa apa yang kita lakukan semuanya tanda pengabdian. Tak ada sesuatu kecuali kita buat maksiat saja, bukan pengabdian diri kepada Allah. Ustaz sebut di JKR tadi, seorang suami buat apa pun di rumah, semua adalah pengabdian diri kepada Allah, kecuali isap rokok. Isap rokok bukan tanda pengabdian diri kepada Allah, itu syaitan punya kerja. Semua
Saya tak suka orang isap rokok. Walaupun dulu saya isap rokok. Dulu belum masuk saya masuk tahfiz dulu memang saya isap rokok. Saya dah mengaji sekolah Arab, jadi cikgu sekolah. Lepas tu ada seorang makcik ni cakap balik kampung, makcik ni cakap. Dia cakap, oh Ustaz Kuala Lumpur balik Kelantan maksudnya. Ustaz Kuala Lumpur balik. Lepas tu dia tengok saya tak isap rokok. Sudah makan nasi saya tak isap rokok. Dia tanya, dia cakap, dia panggil awal lah, awal tak isap rokok ke? Saya kata saya tak isap rokok. Kadang, dia kata, mak tengok orang lelaki tak isap rokok, pondan. Pondan yang kata kita. Nah, saya pergi beli rokok kan menyahut cabaran jangan pondan. Nah, tapi lepas pada tu saya masuk tahfiz. Masuk tahfiz dah, tak isap. Sekejap je. Tu aku batuk bukan main. Batuk bukan dengan. Tapi kerana nak tunjuk kejantanan tu isap rokok. Nah, tak ada nilai apa-apa, tak ada nilai. Tak ada nilai. Jadi maknanya tidak. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Mana luahnya spok yang Tuhan bagi kepada kita dan untuk kita dapat pahala di sisi Allah free. Nah, ada orang suka siram pokok bunga. Hobi dia siram pokok bunga. Siramlah pokok bunga tu dapat pahala. Ada orang suka jaga bunga dia berbunga dapat kedai bilik bunga berlaku. Nah, itu orang jenis suka bunga. Orang jenis suka kucing. Nah, suka kucing. Saya dulu pun suka kucing, tapi kucing ni kalau pandai jaga, okey lah. Saya dulu duduk sebelah dengan jiran, dia ada dekat dengan 15 ekor kucing. Allah, dia tak jaga, busuk masuk dalam rumah. Tapi saya bertahan hampir dengan 7 tahun saya bertahan jiran. Tapi saya doa lah, ya Allah tak tahannya bang. Akhirnya dia pindah. Maya ajak sikit. Tapi kalau pandai jaga, kucing bagus. Sebab daripada anjing, baik kucing. Nah saya pun tengok orang main kucing, ya Allah, baik sungguh. Dia cium kucing dia. Sebab tu kita dengar siapa cakap dulu, tak ingatlah dia kata. Kadang-kadang kita makan di R&R. Nah, kucing mari pegang kita sampai sepak kucing tu sampai nak mampus kucing. Padahal bukan dia nak minta sepinggan nasi kamu tu. Dah, dia bukan nak minta sepinggan, dia nak minta kepala yang kau makan tu. Bagilah. Bagilah kucing tu. Kita pun dapat pahala sebab baiknya kucing. Rasulullah pun suka kucing, sahabat Nabi pun suka kucing. Itu kucing kita bagi makan korban lagi besar pahala di sisi ini. Itu pun tanda pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Allah yang beri rezeki kepada kita, bukan kita tak payah beri rezeki kepada Allah. Ini dia dulu dia tengok orang bukan Islam. Dia bagi dulu buah apple betul. Lama-lama buah apple tu asyik kena curi ke orang, dia bagi buah apple plastik. Bolehkah dia tipu Tuhan? Tuhan dia bagi makan. Kita ni Tuhan yang beri makan kat kita. Kalau Tuhan tarik nikmat makan, janganlah buat. Tengok tu pun tak lalu, tengok ni pun tak lalu, kering dah kita. Kalau Tuhan tarik nikmat makan. Jadi maknanya Tuhan tidak memerlukan rezeki daripada kita dan tidak menghendaki supaya kita memberi aku makan. Maknanya memberi Allah makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Rezeki ini kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak kira lah nikmat Tuhan, tak kira kita. Tak nikmat Tuhan ni tak kira kita. Kita dah kira apa nikmat Tuhan? Oh, kita dah nampak nikmat ni duit banyak. Itu sebahagian daripada nikmat dia. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung. Kita ni nikmat segala ni. Balik karang tidur, malam karang tidur, bangun pagi esok, sakit urat dekat. Wah, sakit urat dekat, tengok Allah, cari orang suruh lah, sakit ni. Kita
Nikmat segar dari segar. Itu nikmatnya. Nah, nikmat yang paling besar juga ada kata ulama ialah nikmat iman dan Islam. Ustaz tambah lagi satu nikmat atas pada iman dan Islam, itu ialah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau tak ada Nabi Muhammad tak tahu apa jadi gitu. Setelah ada Nabi Muhammad, orang kafir dan kufur kepada Allah. Kita ni muncul kena masjid surau kerana Nabi Muhammad. Kita kena la ilaha illallah kerana Nabi Muhammad. Kita kena semayang. Semayang kita Allahu Akbar, kita semayang. Semayang kita tu satu amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronoknya kita buat semayang, kerana semayang tu Nabi semayang macam tu lah. Sebab tu dia kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana aku semayang. Semayanglah. Nah, kita semayang tu perbuatan Nabi Muhammad. Nikmat semayang, nikmat nak cari. Dalam agama lain tak ada. Agama lain tak pakai baju, pakai seluar pendek, pakai colok. Ada. Orang Islam ambil semayang bahasa seronok, bismillahirrahmanirrahim. Ambil semayang gugur dosa dia. Ambil semayang bahasa muka, bismillahirrahmanirrahim. Sedang. Saya ada satu ketika tu saya rasa sedap ambil semayang. Ambil semua dah. Tapi rasa seronok sangat ambil semayang. Allahu Akbar, seronoknya. Saya masa di Mekah baru ni. Saya pergi Mekah baru. Nah, saya pergi Mekah. Saya tengok Arab tamu semayang. Allah, sedapnya tengok dia ambil semayang. Teringat, saya pergi ambil semayang. Nikmat dia ambil semayang. Agama lain mana ada ambil semayang, tak semayang. Nah, agama lain. Islam aja cantik. Nah, mari aja cantik, mari aja lama. Tak ada dalam agama lain aja seperti itu. Nak semayang, ambil semayang dulu. Kalau kamu berdosa, istighfar dulu. Kamu rindu Nabi, selawat banyak-banyak. Kalau nak duduk dengan Nabi tak akhirat nanti, selawat ke Nabi banyak-banyak. Ustaz, saya ni saya jadi tak minat dan nak selawat, nak istighfar, saya tak minat dan nak subhanallah. Saya selawat saja boleh kok. Dalam selawat ada keampunan. Dalam selawat ada kedarjat. Dalam selawat ada kemurahan rezeki. Dalam selawat ada keimanan. Dalam selawat adanya segala-galanya ada dalam selawat. Selawat saja pun tak apa. Nah, tapi boleh bagi-bagi, bolehlah. Ada istighfarnya, ada subhanallahnya. Kan sudah semayang kita disunahkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau semayang dengan suami tak sebut benda tu cubit. Abang, Islam. Nah. Kalau pergi masjid tu imam tak bawa, kita bawa sendiri. Subhanallah, subhanallah. Buat di jari, jangan ada tasbih. Buat di jari. Biar jari menjadi saksi kita menyebut tasbih, tahlil, tahmid kepada Allah dengan jari. Subhanallah. Nanti kalau kita buat bunyi pula tek. Sekarang ni yang tasbih tu pramugari Asia pakai. Nah, kira-kira dulu saya ingat siapa dia berzikir. Dia berzikir. Ni. Tak ada bunyi. Nah, kita tengok apa kata tu. Situ habislah. Yang keempat tu habis. Maknanya matlamat kita ialah matlamat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi buatlah apa pun. Ada nak tanya apa yang tidak pengabdian diri kepada Allah? Ada tanya? Ada. Kita semua membuat apa pun tanda kasih dan sayang kita kepada Allah. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni banyak pahala. Umat Nabi Muhammad ni semua masuk syurga belakang. Sebab kalau dia buat sah, berganda-ganda pahala. Tengok malam Lailatul Qadar nanti. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun. Satu malam kita duduk sembahyang tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat, sembahyang witir, balik rumah, tidur, bangun, tidur
Tak adalah kata nak malam baca Quran malam tak tidur. Jangan tak tidur. Tidur. Bangun untuk bersahur. Biasanya suami ni bagus tahu, dia kejut isteri. Suami kejut isteri, yang bangun isteri, yang tidur pula dia. Yang bangun sahur, dia tidur. Isteri lah adalah keadaan mata tu pergi panah makannya buku api panah. Api tadi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Di saat api neraka nak membakar kulit kamu, dia akan menjadi, ya Allah, perempuan ini dulu bangun pagi-pagi, panaskan makanan untuk suaminya bersahur, anaknya bersahur di waktu anak bersahur, anak bersahur ya Allah. Api neraka tak akan berani jilat. Batu orang perempuan, jangan beli makanan ini. Masuk. Tidak masuk. Biasa. Last sekali tak boleh masuk air pun tak apa. Bang, abang beli ini, air jangan beli. Kenapa? Air saya masuk. Apa barang gitu? Kenapa? Batu saya tak beli. Air pernah makan apa entah isteri saya masak. Ada saya balik sekali, dia tak tahu nak buat apa. Saya cakap, apa yang aku boleh buat? Tak tahu nak buat apa. Buat singgah dah. Makan nasi dengan ikan singgah ya. Boleh singgah. Saya mudah je. Dia kata nak masak apa ni? Buat mie goreng je lah. Saya nak mie goreng. Nah, dia buat mie goreng. Nah, tak ada, saya tak pandai nak makan banyak-banyak. Saya tak erti. Ni kuih 5-6 kuih. 5-6 lato. Makannya berapa mulut. Lagilah orang tua macam tua-tua ni. Muda macam saya ni lain lah. Kenapa? Kita ngomong kita, saya tak boleh makan banyak tak? Saya makan banyak dia keluar balik. Campur dengan ada penyakit gastrik. Jadi saya pernah makan sikit-sikit. Oh tak boleh. Kalau puasa lagi, buka puasa lagi tu, puasa makan juga ah. Kenapa? Balik sekarang aku balon pula. Balon tu niat nak makan 3 pinggan. Makan sepinggan tak habis. Nak menceritakan bahawa semuanya ini di antara nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik makhluk atas bumi Allah ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sebab untuk kita tidak selawat kepada Nabi. Saya bawa kereta selawat. Saya ya minta maaf, bukan nak memuji saya dah. Tapi memang itu amalan saya. Nah, 3 lagi saya selawat. Anak-anak di atas anak sekolah, ada yang kecil-kecil lagi tu. Ada yang kecil saya 3 atas besar, 3 bawah kecil. Ada 3 atas tu 23, 22, 19. Kat bawah mari 10 tahun. Dia jauh tu 7 tahun. Nah, 7 tahun. Mari 10, 7, 4 tahun. Ini sekolah dah. Pagi-pagi saya pergi hantar dia sekolah. Saya cakap, bang, adik, selawat Nabi 10 kali tak cakap selawat. Jadi sehingga kita duduk sebut semua anak-anak saya. Jadi pagi-pagi selawat. Sekarang ni kita nak biasa selawat banyak-banyak. Aku tahu mau malak pada buku. Selawat je. Pak Ayuh ada malak. Kali pok dia dulu malah juga boleh. Tapi saya cakap selawat lah. Saya baru ni nak exam universiti. Saya tak ada nak study buku-buku universiti. Saya tak ada. Saya selawat je. Pagi tu masuk bilik dewan, saya tengok soalan payah no. Bukan payah, muka saya tak baca. Bukan payah soalan tu, tapi muka saya tak baca. Saya tak boleh jawab. Saya selawat. Allah ya Allah tolonglah ya Allah. Tak mari satu dia boleh jawab. Bolehlah jawab semuka, jadilah hatta tu. Lulus tak lulus, bagi jawapannya lulus. Sebab assignment dah tinggi dah. Dia assignment tu 60. Profesor tu dia 40 dia lawak satu soalan buat kita. Tapi saya yakin dengan benda tu. Kan kita pernah dengar ada satu cerita dulu budak. Seorang budak ni dia nak ada PMR ke gitu lebih kurang. Setahun dia tak pergi sekolah, jaga mak dia sakit. Masuk hari dewan perperasaan tu dia mengadu dengan Tuhan, ya Allah, aku tak ada nak baca buku, tak sempat aku nak baca buku. Bantulah aku ya Allah. Ibu-ibu, budak tu dapat berapa A? Tidak tinggi A pun ada A dia. Lulus.
Hijau Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hijau. Cerita semula panjang. Cerita semua malam ini, apa nak ceritaku? Tak cerita dalam depan. Yang kelimanya, saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga. Bagi orang mukmin yang taat kepada Allah, yang mematuhi perintah Allah, syurga. Walaupun kita bincang, orang tasawuf bincang, sebenarnya matlamat kita mari ke dunia bukan syurga. Kita mari ke dunia adalah untuk mencari kerajaan Allah. Bila kita dapat redha Allah, Allah bagi syurga. Bila kita nak syurga, kadang-kadang tak dapat syurga. Kita sembahyang bukan untuk masuk syurga. Kita puasa kita bukan untuk masuk syurga. Kita tak boleh masuk syurga dengan sembahyang. Ada orang masuk syurga dengan sembahyang? Tak ada. Kalau saya puasa lah, semua hidup saya puasa. Tak ada. Tu tak boleh masuk syurga dengan puasa. Bukti orang sembahyang tak boleh masuk syurga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nak kuih juga orang sembahyang yang lalai. Sembahyang nak syurga apa? Sembahyang tak takbir, teringat Zuhur dan perlis Selatan. Teringat lepas ni nak shopping, lepas ni nak makan tu, lepas ni nak masak tu, nak masak ni. Tak boleh syurga. Nah, orang tasawuf kata. Tapi maknanya kita je, kalau nak dapat maknanya, kalau kata bukan boleh masuk syurga dengan sembahyang, tetapi untuk masuk syurga kita kena mencari kerajaan Allah. Bila dapat kerajaan Allah, kita sembahyang kerana Allah. Kita puasa kerana Allah. Kita belajar ilmu kerana Allah. Kita mengaji kerana Allah. Kita mengajar kerana Allah. Nah, biar saya mengajar kerana Allah. Matlamat yang kedua tu tak sakira lah. Ubat gigi ke, madu ke, minyak zaitun terapi ke. Anak-anak tadi kena gikat kereta lah. Minyak zaitun ni kena pakai rupanya. Saya jumpa dengan dia berkawan dengan imam Masjid Jeddah, orang Arab. Ceritalah apa minyak zaitun saya. Oh, dia cakap sebenarnya sunnah Nabi, dekat nak tidur ambil minyak zaitun sapu-sapu sikit, nak mengelakkan daripada sihir-sihir. Minyak zaitun yang memang. Sebab tu kebetulan bila saya buat minyak zaitun terapi tu, saya teringat banyaknya khasiat. Kalau gatal, kulit-kulit eczema, eczema ke eksia? Eczema lah ni. Sapu-sapu ni. Tapi saya sebut di masjid orang suka tu. Saya kata kalau gatal pakai minyak zaitun. Tapi kalau menggatal cari zaitun. Suka orang lelaki, suka sungguh. Itu minyak zaitun. Sebab tu sekarang minyak zaitun juga untuk kulit-kulit kita kering. Minyak zaitun juga untuk jadikan minyak rambut. Minyak zaitun boleh mematikan kutu-kutu. Anak-anak duduk asrama, cucu-cucu duduk asrama, balik-balik gagu, jatuh gebuk seko. Wah, kutu, mati kutu. Ambil minyak zaitun, susu, sapu watak kepala dia tutup, mati ya kutu. Tapi minyak zaitun lah kita minum, kutu mati kita boleh minum, hilangkan kolesterol, penyakit-penyakit dalaman. Minyak zaitun ni. Saya buat yang minyak zaitun terapi tu sekarang ni orang pakat tu cari macam-macam. Hatta malah sebutlah pelik-pelik pun ada. Pelik-pelik. Mari ustaz minyak zaitun ustaz ni kami bubuh nama Han Jebak, Han Tua, Han Lekeh, Han Lakiu pula. Tapi memang betul. Bila gitu saya mikir sebab tu sekarang ni saya pakai minyak zaitun. Nanti tidur sapu-sapu, tempat-tempat rasa macam nak kedut tu, bubuh sikit-sikit, jangan nak kedut. Dia menegakkan itu minyak zaitun. Tapi amal. Baru ni ada orang daripada Kuantan. Dia cakap ustaz tahu tak ustaz buat minyak zaitun terapi? Saya kata saya tak tahu lah apa-apa, yang penting saya tahu yang khasiatnya Allah sebut dalam Al-Quran. Dia kata awet muda, syarat minum. Coba minyak zaitun habis. Jadi maknanya kita nak di sini, kita naknya seorang mukmin. Mukmin ini ada 5 sifat. Kita ngaji dah baru ni, saya dah sebut dah awal-awal dulu orang mukmin ada 5 sifat. Ada tulis tak? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini nak sebut orang mukmin, ganjaran bagi orang mukmin. Mukminnya apa? Pertama, apabila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Nah, ataupun orang mukmin bila disebut nama Allah, bersegera mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat dia situ gemetar hati. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat Allah, bertambah iman. Dibaca, bukan membaca. Bila dia dibaca ayat Allah, bagi orang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Allah sedap. Macam kita pergi Mekah kan, Syekh Mahir, Syekh Sudi, jadi Allah sedap. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Nah, sebab saya sekarang ni saya buat travel agency balik. Saya berhenti buat travel ni dah 2 tahun. Nah, 4 tahun saya berhenti. Saya jual travel lama saya. Jadi saya baru buat travel balik. Jadi saya bawa jemaah balik lah. Lepas tu kalau saya kelekat-kelekat tak boleh mari ke apa, tapi rasanya saya insyaAllah tak ada masalah pun. Saya buat balik. Alhamdulillah jemaah saya yang pertama balik baru ni. Bulan 5, awal bulan 5. Nah, saya saya lagi pula package yang saya buat travel ni, saya tidak buat 12 hari 10 malam. Saya buat 9 hari 7 malam. 7 hari ni 3 hari Madinah, 4 hari Mekah. Dan saya buat harga murah. Kalau bulan 12 biasanya package saya buat baru ni asal 4990. Tapi kerana tambah hari, asalnya 5 hari 5 malam je, tiba-tiba tambah malam, jadi naiklah 5,300. Tapi saya buat murah ni, kalau dia jadikan 12 hari, dia jadi paling mahal, lebih mahal daripada yang lain. Tapi kerana saya buat 7 malam sahaja, dia jadi murah. Jadi murah. Dan hotel yang saya dapat ialah hotel Al-Masa, Al-Maqam, Al-Multazam. Maknanya bila kita keluar Masjidil Haram tu, dah jam besar, sebelah kiri tu dia panggil Ajiat, belakang istana tu ada hotel yang mula-mula, Al-Masa. Lepas tu saya boleh. Saya dapat yang tu lah. Jadi baru ni jemaah saya ikut, tak ada bunyi lah, Ustaz kenapa 12 malam tak jadi 10 malam. Sebab dia orang dekat sangat duduk ni. Dan di Madinah pula Fairuz Satta, ataupun apa nama hotel satu lagi tu. Tapi saya duduk baru ni Fairuz Satta. Fairuz Satta ni keluar pada Fairuz, masuk pintu nombor 25 di Masjid Nabawi. Jadi jemaah marah saya, Ustaz, kenapa Ustaz letak dekat sangat ni? Kenapa tak tahu? Sajalah nak cerita tak apa buat. Jemaah kata kenapa dekat sangat, dekat sangat, dekat lah. Tak padahal harga 5,000. Kalau nak 6,000 lebih, 7,000 lebih, kena 12 malam, 10 malam, 12 hari lah. Gitu saya cakap. Lepas tu saya buat package lagi. Saya buat package murah. Package bukan package murah. Package yang saya buat ialah untuk cuti kurang, asal boleh dia murah. Dia gitu. Saya sebab tu saya sebut kepada orang nak pergi umrah, dia tak pernah pergi umrah, pergi umrah ni. Biar bukti mata kita ni tengok sekali Kaabah. Tengok, dia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu saya alhamdulillah dalam bulan 11, bulan 12, bulan 1 tu saya dah ada harga. Dan bulan 1 tu dah ada 30 orang. Blok untuk bulan 1 30 orang. Ada. Sebab saya buat 5950 7 malam. Package biasa, travel yang lain pada masa itu, package yang biasa kalau saya buat bulan 12 baru ni, dia 6,000, paling bawah 6,004 sebab kita semakin jatuh, 6,004 atau 6,005. Saya baru ni dalam 6,006. Itu package biasa. Ini hotel duduk dekat camping ni. Kalau bahasa lagi Asagi. Nah. Jadi nak sebut tadi orang mukmin ini apabila dibaca ayat Allah, Imam Sudais baca, Imam Mahir baca, Imam Masjidil Haram baca, jadi imam Allah sedapnya. Lagi-lagi kalau bulan Ramadan dia baca panjang, dia baca, kita tak terasa apa sedapnya. Iman kita saat itu bertambah.
Tapi apabila kita dengar, kau puji cintaku dalam hatimu. Lagu siapa saya ingat? Lagu siapa dah? Semua tak berani jawab. Ramlah ram. Menurun je. Andai ku pergi dulu sebelum ku tunggumu di pintu syurga. Lagu siapa? Andai nak muridku ya. Kau minat lupa je. Nah, maknanya saat itu kita lalai dengan Allah, dia turun. Lebih baik kita dengar ayat-ayat Allah, zikrullah, zikir-zikir. Tetapi sebenarnya kita dengar benda tu jangan lalai. Bila tak lalai, kita dengarlah lagu klasik nasional. Saya pun kadang-kadang teringat juga lagu klasik, radio klasik nasional. Saya ngajak RTM. Nah, kadang-kadang saya sebut tuan-tuan, kita dengar Allah lagu ni lah, dulu aku zaman tu. Nah. Oh, tapi alhamdulillah tak jadi lagu tu mujulah. Dulu twist abogo. Dulu kahwin tak pakai tudung, tengok-tengok gambar, ya Allah janganlah letak depan rumah ni, tak apa letak dalam bilik je sebagai kenangan. Jangan depan nanti tetamu datang tengok kita tak pakai tudung. Sekarang kita dah pakai tudung, mana boleh macam tu. Nah, apalah ini zaman-zaman jahil dulu, cakapkan suami minta maaf bang, dulu kita tak ada kesedaran, suami kata tak apalah. Kita dalam bilik je lah. Saya pergi merawat rumah so. Kadang-kadang saya tengok isteri dia memang tudung lapuh lah, Pak orangnya suami Pak Haji, panggil Abang Haji. Di luar rumah okey, masuk dalam rumah kita kata minta maaf, saya nak semua rumah ni takut-takut ada jin. Allah kamar tak tudung, saya tak tengok lah. Sebab aurat dia. Itu zaman dia umur 19, umur 17 dulu ni dah 60, 70. Takkan dia nak dedahkan lagi. Nah, jadi orang mukmin ini di saat dia melakukan ketaatan kepada Allah, iman dia naik. Sebab tu orang beriman ini, iman naik, iman turun. Nabi iman naik, iblis iman menurun je. Masa naik, masa kita mengaji macam ni, iman kita naik. Tapi masa kita turun iman kita, masa kita buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kamu dengar ayat Quran, iman kita akan jadi bertambah. Nah. Pesanlah radio sikit, ngaji-ngaji dalam handphone. Ini belek-belek klasik nasional. Apa barat. Nah, saya pasangan. Nah, aku harus saja tengok Quran. Tengok ngaji. Nah. Sono. Ambil hak suruh sedap. Biar kalau kita dia baca. Saya suka Syekh Basik. Oh, Basik sedap baca Quran. Saya di Mesir dulu pun saya minat Basik. Dia tak lepas tu dia turun. Dia tak ada lagu macam Nahwan, Hijaz, tak ada. Tapi dia oh sedap. Nah, itu semangat untuk kita beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga. Dan hendaklah kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Sifat tawakal ni apa? Serah bulat-bulat kepada Tuhan setelah kita ikhtiar dan berusaha. Macam kita nak keluar rumah, kita nak keluar rumah, kita kunci sana, kunci sini, pasal alam sana, itu tawakal nama. Tiba-tiba rumah masuk orang juga. Kita tak salah di akhirat nanti. Tapi kalau kita kata tak, rumah aku ni tawakal je lah, insya-Allah. Tiba-tiba orang masuk, kita salah di akhirat. Walaupun dunia kita kata orang tu salah masuk dalam rumah kita, tapi kita salah karena kita tidak ada sifat tawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dan sifat tawakal ini, dia menenangkan akal fikiran kita apabila kita stres. Kita ikhtiar, kita mesyuarat semua nak buat perancangan macam ni. Dah, lepas tu tak jadi, tak apalah, macam mana kita Tuhan. Rata je lah, tak apalah kita buat balik dah. Nah, Allah ni kak, kenapa jadi macam ni? Perahnya aku. So, kamu melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita bersifat tawakal, makna kita berlapang dada, bersifat qanaah, bersifat tak ada apalah rasa macam, tak apalah biar macam mana. Suami balik, yang duit abang jatuh 1,000 bang. Jatuh? Tak tahu lah bang, tak apalah bang, tidak rezeki kita lah bang. Nah,
Suami pun bodoh juga deh. Suami ni kadang-kadang lepok gitu. Saya nak keluar rumah. Saya sendiri, saya nak keluar rumah. Ambil sebanyak dah mani pukul 9 nak kerja tak? Mani pakai baju pakai bubur minyak wangi sok habis buat. Nak keluar istilahnya. Dua apa dah? Allah belum. Ada gitu. Isteri di tempat dia begitu. Kenapa? Dah dulu sebelum keluar rumah. Tapi kalau kita nak tunjuk aset, ikut aku. Kau peduli. Tapi bila isteri kita sebut, isteri sebut, saya minta maaf, lupa tadi Allah, lupa semua. Padahal buat sok mondok. Sebab tu isteri tu dia tempat duduk gitu. Tahajud. Tapi kalau isteri tak tahajud, tak adalah. Nah, tu tawakal kepada Allah, ikhtiar kita dengan Allah. Benda yang boleh menenangkan akal fikiran kita. Nah, lagi-lagi ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingati Allah, hati menjadi tenang. Nah, dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Allah tak apalah bang, bukan rezeki kita, insyaAllah. Allah duduk mulut lagi boleh jatuh. Nah, bukan rezeki. Bila bukan rezeki, letak bukan rezeki kita, bukan hak kita, adalah hak Allah. Apapun yang berlaku, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak dengar cerita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ketika Ibnu Mas'ud, ini tak masuk nombor 5 lagi, tak apa dah, panjang ustaz cerita. Ibnu Mas'ud dengan Ummu Mas'ud, Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Ibnu Mas'ud. Ummu Salamah ni, dia ada suami nama Abu Salamah. Abu dan Ummu Salamah, anak dia nama Salamah, anak perempuan dia nama Salamah. Abu Salamah ni dia peminat Rasulullah, pencinta Rasulullah, orang tua yang berada di Madinah. Dia ni memang minat sangat lah. Kalau Rasulullah mengajar, Rasulullah duduk masjid, dia memang suka pergi. Dan dia adalah ketua keluarga kepada ahli keluarga. Memang kita tahu lah, kalau suami. Dan Ummu Salamah ni memang cintai suami dia. Buruk ke, baik ke, dulu suami straight, sekarang boroi. Suami aku, boroi itu suami aku. Dulu tak ada jerawat-jerawat, sekarang penuh dengan jerawat, bukan sakat jerawat, naik apa lagi lah, ketua apa semua. Nah, dulu aku kahwin kau tak ada ketua-ketua pun, sekarang kau penuh dengan ketua, menyampah. Tak apalah bang, awak ketua bersama tu tak kepala lutut pun tetap suami saya. Nah, saya kepada suami. Satu ketika Abu Salamah pergi ngaji dengan Rasulullah ajar, apabila sesuatu tertimpa musibah, terkena musibah, hendaklah kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi ajar, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan min ahli. Wahai Tuhan, kalau kau beri aku musibah, kau gantikan aku dengan benda yang lebih baik daripada musibah. Duduk cerita lama, akhirnya Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah cukup sedih lah, suami sedih semua dia. Tempat dia bergantung, tempat berkasih sayang, tak ada lah. Dia jadi janda. Setiap kali dia teringat Abu Salamah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan min ahli. Lagi buat kerja lah, teringat suami, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan min ahli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita di kadang-kadang teringat, kadang-kadang tak teringat, tak adalah teringat memandang. Nah, siapa tahu nak makan, saya nak nipu ya. Nah, dia ada ketika tak teringat, dia mari beliau kerja. Allah teringatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibah. Begitu berturutan selama isteri berada dalam, sehingga habis iddah. Berapa hari iddah? Suami mati
4 bulan 10 hari. Jangan jawab 4 hari. Takut ada nak jawab 4 hari. Habis 4 bulan 10 hari. Selesai. Mari Rasulullah bersama rombongan. Mari Rasulullah bersama rombongan. Dia persambutlah Rasulullah. Apa semua. Rasulullah bertanya khabar. Dia pula Rasulullah naik dari rumah tu. Tak ada apalah. Ada rumah dengan sahabat. Tak apalah. Dia pula tanya. Rasulullah tanya apa khabar. Gini. Lepas tu dia tanyalah. Apa hajat Rasulullah datang? Rasulullah kata, hajat aku ni Allah suruh meminang kamu menjadi isteriku. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni orang tua dah. Saya ada anak perempuan, pakai pula saya ni cemburu, ya Rasulullah. Rasulullah, kan saya. Dia kata, Allah suruh aku pinang. Dia kata, kalau kau tua, aku tua juga. Kalau kau ada anak perempuan, aku ada Fatimah. Kalau kau cemburu, memang cemburu sungguh. Cemburu buta lah. Cemburu sungguh, bukan cemburu buta lah. Ada cemburu. Memang tak boleh. Tengok suami berwasak dengan kawan pun dia marah. Cemburunya. Cemburu fitrah. Tak apa. Nah, dia kata aku cemburu. Rasulullah kata tak apalah. Ummu Salamah, nanti aku doa dengan Allah supaya kau diangkat. Tidak ada cemburu itu. Akhirnya dia terima menjadi isteri Rasulullah. Satu malam ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dengan yang kau ajar dulu apabila kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati ini? Nah, apabila kita hilang benda yang paling kita kasih, Allah akan ganti dengan lebih baik daripada apa yang kita hilang. Rasulullah kata, ya, itulah dulu. Sebab tu bila kita hilang sesuatu, kita baca benda tu, Allah bagi lebih baik daripada itu, ataupun Allah gantikan dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajir fi musibati wa akhluf li khairan min ahli. Di antara Allah ganti dengan lebih baik daripada apa yang kita hilang. Ini kan tenang jadi Allah. Nah, akhir Ummu Salamah menjadi isteri Rasulullah. Sehingga suatu malam Rasulullah balik ke rumah dia. Dia bertanya Rasulullah, malam ni giliran aku ke ya Rasulullah. Giliranmu malam ni. Rasulullah, kau baliklah rumah Aisyah. Aku sedekahkan malam aku ini kepada Aisyah. Rasulullah muka jadi baik. Rasulullah ni manusia paling baik. Tak ada benda yang paling baik atau benda yang dia lah paling baik lagi. Kalau kata orang dok dia tu paling baik dah. Musyirik dengan Tuhan. Kalau kata orang lain paling baik pada Rasulullah. Nah, rumah Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, malam ni bukan giliran aku. Ini giliran Ummu Salamah. Ummu Salamah sedekah daripadamu. Tak ada buat cemburu dia. Saya nak sebut ni bukan nak sebut. Tidak. Kami nak ceritanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kesan daripada inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang kita hilang, Allah ganti. Nah, supaya Khadijah 2 kali menjanda. Janda bukan jahat. Yang jahat orang yang coba mengintai janda. Dan janda itu sendiri yang tidak jaga akhlak kamu sebagai janda. Khadijah 2 kali menjanda, suami mati. Yang ketiga Allah ganti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suami baginya. Bayang, seorang wanita muslimah. Hebat tak hebat? Nah, isteri Rasulullah semua hebat. Walaupun dulu isteri orang lain, tapi menjadi isteri Rasulullah semua hebat. Nah, tak ada Rasulullah. Tak cemburu ke perempuan dia, balok, pakat cemburu ke perempuan dia, ada pakat. Kita buat gini ke Rasulullah tahu. Rasulullah juga jadi baik. Dia tahu isteri ni memang mulut lah. Dia lari keluar. Biasalah. Nah, ini nak ceritanya Khadijah. Sehingga syurga tu sedang menanti Khadijah di saat-saat akhir umur Rasulullah, umur Khadijah. Nah, anak ceritanya nak sebutnya fatawakal ala Allah, menenangkan akal fikiran kita bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, yang keempat, orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang. Di antara amalan yang Rasulullah suka, Allah suka, ialah sembahyang. Nah, wa aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku, kata Allah. Batu sembahyang ni sembahyanglah
Semayang fardu satu bab. Ini wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ni wajib semayang. Dalil wajibnya semayang. Tak semayang, ulama kumpul ulama dia ada 3 dosa. 3 perkara. Pertama, orang tak semayang dosa besar. Kedua, orang tak semayang wahadamaddin, orang yang meruntuhkan agama Allah. Yang ketiga, orang tak semayang menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang tak semayang ni lebih jahat daripada pembunuh. Pembunuh tidak ada, tapi dia bukan peruntuk agama Allah. Perogol, dia roboh orang, habis orang dia roboh, boyo apa dia roboh. Nah, tapi dia bukan peruntuk agama Allah. Yang meruntuhkan agama Allah orang yang tak semayang. Sebab tu kita kena semayang. Sebab tu bila kita semayang fardu, ahli syurga dah. Pergi semayang sunat lagi, ba'diyah, qabliyah. Nak balik Johor, nak balik Kelantan, nak balik Kedah. Bang, nanti dulu semayang sunat sama musafir dulu. Allah lah Tuhan kata dia ni nak jalan pun seorang bayar juga. Sebab dia ingat pada aku kata apa ni, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat ini adalah perkara yang sangat berat, sangat susah kecuali orang-orang yang khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah bagi syurga orang mukmin. Nah, lepas tu sembahyang ini juga di antaranya kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini mencegah daripada melakukan kejahatan dan kekejian. Dia semayang, dia buat dia, dia semayang lah, tapi kenapa macam dia tak semayang sebenarnya? Tak semayang. Dahi dia hitam sujud dengan Tuhan, tapi dia mengumpat orang, caci orang, maki orang. Dia tak semayang. Semayang dia nak buat khusyuk, tak semayang kalau dia jahat. Orang semayang tak buat benda jahat. Kalau dia buat jahat pun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nalih mata Allah, terima taubat. Nah, terima taubat. Orang semayang. Nah, mata Allah suka semayang. Sebab tu Rasulullah semayang sampai bekok kaki-kaki. Orang kita semayang bekok kaki juga, gaul. Nah, orang lelaki suami dia gaul. Nah, semayang. Yang terakhirnya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang lain. Maksud suka bersedekah. Suka bersedekah. Sedekah ni dia tidak ada batasan. Nah, dia tidak ada batasan. Dia tidak ada syarat asnaf tadi. Sedekah, nak sedekah apa? Hatta dia bangun pagi nak sedekah apa? Sedekah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Sedekah juga. Dan sedekah lah apapun yang kita nak sedekah. Sedekah harta ke, sedekah ilmu ke, macam ustaz-ustaz sedekah ilmu, nak ambil ilmu. Dah, saya sedekahkan ilmu. Ambil ilmu. Sedekah percakapan yang baik, nasihat yang baik. Tetapi keafdalannya ialah sedekah harta benda yang menampakkan kita hilang sesuatu, tapi sebenarnya penambahan barakah dalam kehidupan. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah daripada suami kepada ahli keluarga dia. Sedekah yang paling besar. Nah, itu sedekah. Selain daripada orang panggil apa? Tanggungjawab. Tapi itu adalah sedekah. Sebab tu bila suami kata, bila nak marah lah, aku denganmu ni, aku tak halal dunia akhirat, apa yang aku bagi selama ni padamu. Habis dosa dia, tak ada dosa dia. Dia kena buat semula pahala untuk menjadikan pahala sedekah dia bersama dengan suami dan isteri. Supaya isteri kata, sejak aku jadi binimu ni, aku tak dapat apa pun, tapi anaknya 10. Hilang pahala. Kau selama ni dia buat kepada suami dia, kepada isteri dia, hilang. Nah, waktu saya kalau marah isteri, marah juga. Ustazah rumah tu marah juga. Tapi malam-malam saya maafkan dia. Saya cuba maafkan dia. Maafkanlah dia malam ni supaya dia jangan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, safak subuh. Maafkan. Pagi esok pula aku bergaduh dengan dia. Pagi esok pula aku bergaduh dengan dia.
Aku tahu. Apalannya aku maafkan dia. Pagi esok pula aku gaduh. Bangun pagi esok gaduh. Malah maafkan dia. Sebab tanah istri berada dalam laknat Allah, laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gaduh dengan suaminya sebagainya. Okey, balik bercerita. Mana yang kelima? Lima ni benda yang sedekah. Sebab tu kita kena sedekah. Ada orang kita pernah dengar, mengapa dia ni masuk neraka, lepas tu masuk syurga balik? Sebab dia ni bakhil. Sebab bakhil satu menyebabkan dia berada dalam neraka, dibakar, dilayung, dipanggang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis waktu baru dia masuk syurga. Nah, bakhil lebih bakhil daripada haji bakhil lagi. Haji bakhil dia bagi 1,000 ke Cikgu Murni. Main-main. Mana tak bakhil lah dia dengan Cikgu Murni. Cuma dia bakhil sedikit dengan 2 orang cikgu tu. Singit-singit dia bagi. Nah, dengan Cikgu Murni demam berbang sikat rambut. Saya sebenarnya tengok 5 kali filem tu, 7 kali saya suka semua. Isteri saya kata tak tahulah. Ya Habibmu ni, dia kata tengok Api Ramli, lagu Labi, suka semua Haji Bakhil. Sebab saya buat modal ceramah bakhil. Nah, Haji Bakhil pun tak bakhil dengan Cikgu Murni. Dengan Cikgu Murni lah orang lain dia bakhil. Ada. Kita jangan jadi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, mengapa orang ni semayang dah, puasa dah, ngaji dah, apa dah, pukul berapa kita? Betul, habis dah. Pukul berapa sepatutnya? Sah. Pak suku kita bertiga. Mana? Semayang dah, molek dah, apa dah, tapi kenapa berada neraka? Sebab dia sombong. Allah sebut, wala tamshi fil ardi marah. Jangan kamu berjalan di atas bumi Allah dengan sombong. Semayang dah, tu aji dah, tu lebah dah, tu wirid dah, tasbih 3 kali putus. Tapi sebab sombong masuk neraka dulu. Sebab dia tidak kafir. Nah, sebab dia tidak kafir, cuma dia sombong, agak rasa dia Allah lebih pada orang lain. Nah, maka masuk dulu neraka, masuk dulu. Habis dosa tu baru masuk syurga. Nah, sebab tu Allah sebut sifat orang mukmin 5 ni hebat. Ulaika kal alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna. Yang sebenar-benar orang mukmin. Minah. Allah bagi 3 kepada dia. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah bagi darjat di dalam syurga. Wa maghfiratun, Allah ampun dosa dia. Wa rizqun karim, Allah bagi rezeki yang mulia. Apa dia rezeki mulia? Syurga Allah Subhanahu. Baru masuk yang kelima. Ada. Saya mesti beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin 5 tak 5. Yang taat kepada Allah ialah syurga Allah. Wa maghfiratu wa rizqun karim, Allah bagi syurga kepada. Sebab tu kita nak syurga ni kena semayang, kena mengaji kerana Allah, kena buat kerana Allah. Manakala balasan ke atas orang kafir lagi durhaka ialah api neraka Allah. Wa iyyazubillah min zalik. Kita tak nampak lagi neraka ni. Neraka ni Allah cipta belum Allah buat alam-alam yang lain. Neraka dia makhluk yang baru tetapi kekal. Atas dunia ni kalau Allah sebut kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sifat yang Allah sebut, semua makhluk akan hancur lebur belaka. Yang tinggal adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, apa yang ada di alam maya Allah ni semua makhluk kecuali Allah. Hak lain pun ada. Tetapi ada di antara makhluk yang diizinkan oleh Allah kekal. Apa dia? Syurga, neraka. Nah, tulang sulbi orang lelaki. Kalau nak sebut roh-roh para anbiya yang tak hancur, jasad-jasad orang yang mati syahid. Walaupun dia mati tapi jasad dia hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Jangan kamu kata orang itu mati, bahkan dia itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak hebat? Ya, saya sebut. Maknanya api neraka ni api. Ada satu pohon yang hidup dengan api.
Inna syajarataz zaqqum ta'amul atim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Pokok zakum yang tumbuh di dalam api, makanan bagi orang yang berdosa. Kalmuhli yaghli fil butun, akan memenuhi dalam perut dia seperti minyak hitam ke minyak apa yang mendidih dalam perut. Kita kena makan. Pokok zakum esok dia lebih tajam daripada duri. Pak makan memang kena makan. Dalam tu adanya ular, adanya lipan, adanya kala jeking. Nah, kita tengok filem Anaconda. Saya tengok last kali filem Anaconda, orang tu jatuh dalam sarang ular. Tum, ular. Tak takut. Tapi tengok macam tu gambaran dia. Esok kita duduk dalam neraka, ular duduk lautan api neraka duduk. Tengah. Nanti kita sebut minggu depan sifat-sifat neraka. Tapi Allah mengambil minggu depan pula. Bulan depan tak ada Ramadan kan? Tak ada kelah kan Ramadan kan? Tak ada kelah lah. Kita jumpa lepas raya nantilah. Kalau panjang umur. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Satu golongan masuk syurga dan satu golongan lagi masuk neraka sa'id. Esok di akhirat Allah akan pecahkan kita. Satu gerombolan ini akan berada menjadi ahli neraka yang dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya. Sifat ahli neraka ni muka dia hitam legam. Ada satu lagi sifat tangan kanan ini dia akan berada dalam, dia akan masuk ni. Dia akan keluar ke sana. Dia tolong sama patah. Apa dia? Sehingga tangan dia ke sana. Muka dia sangat hitam legam. Tanda ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada. Atas dunia ni dia dicomel pakai krim Dovi. Adoh yang Dovi. Yang Dovi tadi. Nah, putih melepok. Di akhirat esok hitam legam. Ada yang dikatakan bibir mulut ini sampai ke perut. Hak bawah, air liur ni keluar. Hak atas ni boleh letak atas kepala. Muka supo himar supo menat. Tapi dikenali, weh Mina, weh mamak, wayah saya pada gua. Ni dulu. Dikenali ahli neraka. Kenapa jadi macam ni? Mu duduk atas dunia, mu tak semayang, mu tak buat amal soleh, mu deraka dengan Tuhan, mu buat maksiat, mu tidak bertaubat dengan Tuhan. Dia sebenarnya ibu-ibu, kalau maksiat macam mana besar pun, kalau kita bertaubat dengan Allah, Allah pasti ampun dan maafkan. Itu nanti kita cerita sekali lagi lah. Wallahualam. Cukup tak kata dulu apa suku ini. Nah, takut ada soalan nak tanya. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? 1 jam mengajar, 1 soalan pun tak ada. Alhamdulillah. Bagus semua anak muridku, tidak tidur. Tak apalah. Jadi setakat itulah saya ngajarnya. Minta maaf lah, saya ni memang ngajar memang tak boleh habis dalam masa sebulan 2, kecuali kalau kita buat benda lain. Tapi saya memang macam itulah. Kalau tak tahan lah. Tapi saya mengajar itu. Kita baca sikit, biar kita faham. Nah, kita hanya buku kita ni sebagai panduan. Yang penting kehidupan kita itu kita mengikut landasan seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kenal. Nah, saya rasa sekadar itu je lah. Yang baik daripada Allah. Cuma doakan saya besok saya nak ke Kamboja. Nah, besok pagi saya ke Kamboja, saya membawa hak ni paling banyak. Saya bawa dekat 17 buah flag. Yang saya pergi dulu bawa 11 je. Tapi yang ni saya minta tanya-tanya siapa nak buat flag apa semua. Saya dapat 17 biji pelaga untuk digali di Kamboja. Dan alhamdulillah juga masyarakat sana memerlukan kain telekong. Isteri saya pergi cari kain telekong di Giant. Dia tengok kain telekong di Giant, dia kata tak salah, dia kata dia kali ikut saya. Kita nak bagi ke orang ni, jangan macam ni, dia kata. Saya kata habis nak buat macam mana? Kebetulan orang bagi duit untuk beli telekong. Sebab dia minta 25. Saya pergi pula sama-sama sebut kawan sebut.
Kalau kata, berapa lah kita cukup kita lekong Ustaz? Saya kata kalau boleh nak 50. Alhamdulillah ada hamba Allah tu bagi Hamid bin Ghibli Ustaz, lekong untuk masyarakat Kemboja. Jadi isteri saya kebetulan pula, macam mana doa-doa dia Allah makbul. Tiba-tiba ada orang cakap, ada satu kilang kain telekong di Kundang, Tasik Biru. Cari, jumpa telekong cantik. Telekong ni kita pakai telekong dia tu tak payah dah kita pakai kain duduk, kain sekat dalam. Dia macam Khadijah. Khadijah pun dia yang buat. Sudah diam. Lepas tu dia telekong dia tu cantik. Jadi isteri saya pun belilah. Dia tak telefon dah saya, dia beli. Dia kata telekong saja, tak beli kain. Kalau kain dia RM70 lebih. Dia untuk pengedar. Jual 170, 180. Khadijah juga apa Khadijah? Telekong Khadijah. Nah. Lepas tu saya suruh dia beli telekong je. Dia bagilah, dia harga untuk pengedar RM54. Isteri saya pun cakap sebenarnya suami nak bawa ke Ustaz, nak bawa ke Kemboja. Dia tu tak apalah, kalau gitu Ustaz dah, saya bagi RM50 je lah, RM4 tu saya nak sedekahkan untuk orang Kemboja. Saya pun Alhamdulillah lah dapat telekong. Cuma nak cari-cari dah cari dua ni. Ya, walaupun cukup tak cukup tak apalah, saya kata saya bawa kain surat sejadah, kain plekat, kain batik, telekong. Jadilah Alhamdulillah. Saya bawa ubat gigi saya sikit untuk bagi-bagi pada masyarakat semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya buat kerja ini Allah akan memberi rahmat dan berkat kepada saya dan kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu